Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Patutlah orang benci dan takut sangat dengan SPRM sekarang. Baru-baru ini ketika Anwar Ibrahim ataupun kerajaan melanjutkan kontrak Tan Sri Azambaki, ramai orang yang tak setuju, ramai orang yang meroyan, terutamanya pembangkang. Rupa-rupanya baru kita tahu kenapa Anwar Ibrahim kerajaan teruskan kontrak Azambaki kerana ada banyak kes yang harus beliau selesaikan lagi. Dan pastinya ramai orang yang lebih takut dan meroyan kerana mereka sebahagian daripada yang mungkin akan disiasat. Jadi hari ini kita digemparkan lagi apabila Tan Sri Jutawan masuk hospital, SPRM masih menunggu. Siapakah gerangannya Tan Sri yang jutawan ini yang mahu disiasat oleh SPRM ini dan berkaitan dengan apa? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih belum merakam keterangan individu bergelar Tan Sri berhubung penyelewengan dana sukuk sebuah lebuh raya di Lembah Kelang. Menurut sumber, hal itu kerana Tan Sri berkenan sehingga kini masih berada di sebuah hospital. SPRM belum merakam keterangan Tan Sri itu, berkemungkinan proses itu akan dilakukan dalam masa terdekat, katanya lagi. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang meningkatkan daya imun badan anda dan menyembuhkan anda daripada pelbagai penyakit dengan peningkatan daya imun badan. Secara umumnya atau ringkasnya, Transform ini adalah bukan ubat. Ini bukan ubat, ini ialah Transform Factor Full Life yang membantu meningkatkan daya badan kita, daya imun badan kita dari dalam dan menyembuhkan kita daripada dalam. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang jadi bodoh. Untuk menjadi kita sembuh, kita perlu stabilkan dan kuatkan serta didik semula imun badan kita menjadi kuat dan seimbang untuk melawan penyakit dari dalam. Ini bukan ubat, ini produk terapi imun yang paling terbaik sekali yang ada di dunia. Ianya halal dan lulus KKM. Untuk mendapatkan produk ini, anda boleh menghubungi nombor yang tertera di video ini. Hubungi saya. Saudara, kita teruskan lagi. Hari ini, Harian Metro melaporkan SPRM sudah menyita aset dan harta bernilai lebih RM140 juta milik individu bergelar Tan Sri yang dipercayai diseleweng daripada projek pembinaan lebuh raya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azambaki dilapor berkata sitaan dilakukan membabitkan 14 akaun individu bernilai 4,5 juta ringgit, 8 akaun syarikat 33 juta ringgit, kondominium dan sebidang tanah bernilai 24,5 juta ringgit serta 9 unit kereta bernilai 7,65 juta ringgit. Bulan lalu media melaporkan 4 individu termasuk seorang Datuk Seri ditahan kerana disyaki membuat tuntutan palsu berjumlah kira-kira 360 juta ringgit. Kesemua suspek terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita berusia antara 50-an hingga 70-an ditahan ketika hadir untuk memberi keterangan di pejabat SPRM. Keempat-empat suspek dipercayai disyaki mengemukakan tuntutan palsu bernilai kira-kira 360 juta ringgit menggunakan dana sukuk dalam sebuah projek pembinaan lebuh raya di Lembah Kelang yang bernilai kira-kira 1,3 bilion ringgit antara tahun 2016 hingga 2017. Wow, ini paling menarik. Waktu ini 2016-2017, kalau tak silap kita, waktu ini kerajaan yang memerintah ialah Kerajaan Barisan Nasional. Siapakah yang akan terkantoi kali ini? Adakah orang-orang UMNO yang akan juga menjadi bermasalah? Ini akan menjadi masalah besar kepada mereka yang terlibat kalau ada yang terlibat. Semoga tiada yang terlibat kerana pada waktu itu yang memerintah ialah Barisan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pagi ini, rombakan Kabinet Anwar Ibrahim. Siapa yang akan masuk dalam kabinet terbaru itu?
3 senario kerajaan Madani di persimpangan. Peletakan jawatan dua Menteri Kanan PKR Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad menyaksikan gabungan kerajaan Madani yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim kini berdepan saat kritikal. Ia antara menjaga kestabilan kabinet dan menangani dakwaan pembangkang bahawa kerajaan perpaduan semakin hilang arah serta kohesi politik. Ketika negara masih menghadam impak peletakan jawatan itu, situasi menjadi lebih rumit apabila Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan keluar dari UMNO namun terus kekal sebagai menteri dalam kabinet Anwar. Antara cuti dan pengunduran, mana halat 7 PKR. Sumber dalaman pejabat Perdana Menteri PMO yang ditemui Malaysia kini menyatakan bahawa masa depan Rafizi dan Nik Nazmi masih dalam peringkat perbincangan dengan usaha sedang dijalankan untuk memujuk kedua-dua mereka supaya terus kekal. Kita kena lihat semula kenyataan PMO pejabat Perdana Menteri. Perdana Menteri hanya meluluskan permohonan cuti Rafizi dan Nik Nazmi. Surat letak jawatan belum diluluskan, malah masih dalam perbincangan, kata beliau lagi. Apa yang boleh saya pastikan, masih terdapat usaha memujuk Rafizi dan Nik Nazmi untuk kekal dalam jemaah menteri, seperti kata Rafizi dan Nik sekarang sedang bercuti, kata beliau. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak kongsikan dengan anda semua satu produk yang terbaik yang ada di dunia. Produk ini meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah, daya imun badan kita yang jadi bodoh. Untuk meningkatkan imun badan kita, produk ini membantu 400% menjadikan imun badan kita kuat melawan daripada dalam, menyembuhkan kita daripada penyakit dan mendidik imun badan kita melawan pelbagai penyakit. Penyakit-penyakit seperti kencing manis, kolesterol, 3 serangkai, kanser dan penyakit-penyakit lain semuanya memerlukan imun badan yang kuat untuk disembuhkan. Siapa yang berminat dengan produk ini boleh menghubungi nombor yang tertera tersebut. Lulus KKM dan halal. Saudara-saudara sekalian, adakah Rafizi dan Nik Nazmi akan kekal dalam kabinet Anwar selepas dipujuk? Adakah beliau akan membatalkan permohonan ataupun peletakan jawatan mereka? Pada pendapat saya, sangatlah baik jika Rafizi dan Nik Nazmi menarik balik permohonan peletakan jawatan mereka itu. Hal ini kerana sangatlah sesuai bagi mereka untuk meneruskan perjuangan bersama dengan kepimpinan Anwar Ibrahim. Menurut sumber ini, apa yang boleh dipastikan masih terdapat usaha memujuk Rafizi dan Nik Nazmi untuk kekal dalam jemaah menteri. Seperti saya kata, Rafizi dan Nik sekarang sedang bercuti, maka ada peluang untuk mereka kembali. Jika kembali, maka tiada keperluan untuk rombakan kabinet. Saya jangka Disember ini akan ada rombakan kabinet secara kecil-kecilan. Maka Perdana Menteri mungkin tidak minat membuat 2 rombakan dalam setahun. Jadi yang terbaik kepadanya adalah cuba mengekalkan Rafizi dan Nik Nazmi, kata sumber itu. Namun sumber itu mengakui kemungkinan mereka untuk terus kekal dalam barisan kabinet Madani adalah amat tipis. Pada 28 Mei lalu, Rafizi mengumumkan sudah menghantar surat peletakan jawatan kepada kabinet susulan kegagalannya dalam mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR yang disandangnya. Menurutnya, peletakan jawatan itu akan berkuat kuasa pada 17 Jun sehingga dia menghabiskan baki cuti tahunan pada 16 Jun ini. Menyusul jejaknya adalah Nik Nazmi yang gagal mempertahankan jawatan naib presiden pada pemilihan PKR. Katanya, peletakan jawatannya adalah pada 4 Julai ini sementara dia bercuti sehingga 3 Julai. Namun, beberapa pemerhati politik berpendapat peletakan jawatan selepas kekalahan dalam pemilihan parti bukanlah kebetulan, sebaliknya satu isyarat ketidaksefahaman strategik dalam PKR dan rasa tidak puas hati terhadap hala tuju pentadbiran. Kalau 2 pemimpin muda yang berpengaruh dalam PKR sendiri pun sudah hilang kepercayaan untuk kekal dalam kabinet, ini bukan berita kecil, katanya.
Ia isyarat dalaman, kata seorang penganalisis yang enggan dinamakan. Mengulas lanjut, sumber PMO itu berkata, terdapat 3 senario utama sedang dipertimbangkan oleh Anwar. Kemungkinan pertama, seperti saya sudah katakan sebelum ini, Rafizi dan Nik Nazmi akan kekal. Yang kedua, jika Rafizi dan Nik Nazmi tetap berkeras untuk keluar, Anwar mungkin terpaksa melantik tokoh baru. Dalam senario ini, Tengku Zafrul kekal sebagai menteri tetapi sebagai menteri wakil PKR. Kementerian Ekonomi mungkin akan dikecilkan skopnya dan diletakkan di bawah Kementerian Keuangan MOF atau Jabatan Perdana Menteri, katanya. Terdapat juga spekulasi bahawa Kementerian Ekonomi akan diserahkan kepada UMNO sebagai imbangan semula kuasa dalam kerajaan perpaduan. Bagaimanapun, perlu dinyatakan bahawa tempo jawatan Senator Zafrul bakal tamat pada pertengahan Disember selepas 2 penggal had maksimum bagi seseorang senator. Kedudukan Zafrul menimbulkan persoalan lebih besar tentang peranan teknokrat dalam pentadbiran gabungan. Tambahan pula, dia kini dikatakan sedang mengintai tempat dalam PKR dan berpotensi mendapat portfolio baru. Kementerian Ekonomi diwujudkan pada tahun 2018 selepas Pakatan Harapan menubuhkan Kerajaan Persekutuan. Pada masa itu dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dipegang oleh timbalan Presiden PKR ketika itu, Muhammad Azmin Ali. Sebelum ini, kementerian itu adalah sebuah portfolio di bawah Jabatan Perdana Menteri dan agensi utama portfolio ini ialah Unit Perancang Ekonomi EPU. Portfolio Nik Nazmi sumber asli mungkin diambil alih oleh wakil UMNO bagi mengekalkan keseimbangan politik dalam kerajaan. Dengan itu, UMNO akan kekal dengan 7 menteri yang ada sekarang seperti yang diminta Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Sebelum ini, UMNO mempunyai 7 menteri, tetapi susulan tindakan Zafrul keluar parti, ia hanya tinggal 6 menteri. Justru, desakan Zahid yang mahu 7 kerusi itu membuka ruang tawar-menawar yang mencabar buat Anwar sama ada memenuhi permintaan UMNO atau mempertahankan dominasi PKR dalam kabinet yang kini jelas goyah. Siapa bakal ganti? Beberapa nama juga disebut menggantikan pengganti Nik Nazmi. Mereka termasuk Setiausaha Agung PKR, Fauziah Saleh, Ahli Majlis Tertinggi PKR Adam Adli, Naib Presiden PKR Ar-Rahmanan dan Sim Zain. Namun pertimbangannya bukan hanya tentang kelayakan teknokrat, tetapi juga sejauh mana individu tersebut mampu memberi kestabilan politik dan memperkukuh imej kerajaan yang tercalar. Terserah kepada Presiden, ada banyak calon. Setiausaha Agung Fauziah antara calon utama layak dilantik sebagai menteri, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.